InsyaAllah. Dan bila kita mencari kebenaran, InsyaAllah Allah akan membuka hati kita untuk mencapai kebenaran. Saya just nak bagi satu analogi, senang je. Tuhan akan memberi petunjuk pada semua manusia. Clear kah? Surah Fusilat, surah 41 ayat 53. Dan kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap lapisan ufuk dan di dalam diri mereka masing-masing. Tuhan beri petunjuk pada semua. Tapi kalau kita buka hati kita untuk menerima kebenaran, kita dapat hidayah. Tak buka hati, tak dapat. Contohnya rumah, kalau tak buka tingkap, cahaya tak masuk. Maka rumah dalam keadaan kegelapan. Kalau tak nak dalam kegelapan, buka tingkap, izinkan cahaya masuk rumah. Buka pintu hati untuk menerima apa yang benar, insya-Allah. Okey, baik. Sekarang macam tadi, bila ada orang masuk Islam, kata dapat hidayah. Tapi kenapa bila ada orang nak tukar agama lain, daripada Islam nak tukar agama lain, kata dia murtad? Okey, murtad ini kalau kita tengok konteks Islam, apabila seseorang yang beragama Islam, lalu dia meninggalkan agama Islam, dia adalah murtad. Murtad ini boleh berlaku dalam beberapa cara. Kata-kata boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Niat di hati boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Atau perbuatan dia boleh menyebabkan dia murtad. Dan murtad ni perkara hati. Dan perkara hati, kepercayaan perkara hati tak boleh dipaksa. Kita boleh paksa seseorang secara fizikal. Siapa nama brother? Winoj. Okey, contoh, saya boleh paksa Winoj secara fizikal. Saya boleh ikat dia dekat kerusi, dia tak boleh bergerak. Jangan perasan, bukan Winoj. Winoj. Winoj kan? Winotion. Okey, Winotion. Okey. So Winotion ni kalau saya ikat dekat kerusi, dia tak boleh bergerak. Betul? Tapi boleh tak saya paksa perasaan dia dan kepercayaan dia? Tak boleh. Boleh tak saya paksa dia untuk sayang saya? Tak boleh. Boleh tak saya paksa dia benci saya? Tak boleh. Are we good kah? Sebab tu dalam Islam, tidak ada paksaan dalam agama, sebab yang hak tak sama dengan batil. Okey. Kan tadi ada cakap yang agama Hindu ada cakap pasal Tuhan yang satu. Adakah Tuhan itu Allah? Dan yang dimasukkan dalam kitab itu? Okey, kalau kita tengok dalam kitab Hindu, Tuhan dirujuk dengan pelbagai nama. Antara nama-nama yang digunakan adalah Brahman. Mungkin ada tengok pada India Utara digunakan sebagai Bhagwan dan sebagainya. Jawapan yang saya nak bagi daripada Al-Quran, dalam surah Isra, surah nombor 17, ayat nombor 110. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, panggillah dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman. Mana-mana nama yang paling indah adalah milik Allah. Hari ini isunya bukan panggilan apa, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang satu. Nak panggil dengan nama apa? Nama yang paling baik adalah milik Allah. Boleh faham ke? Dalam bahasa Inggeris kita akan panggil contohnya seperti Almighty God. Dalam bahasa Melayu kita mungkin panggil sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tapi tetap merujuk pada Tuhan yang satu. Okey, saya bagi contoh ya pada soalan ni. Orang Islam percaya Tuhan itu berapa? Satu. Orang Hindu percaya Tuhan itu berapa? Satu. Kalau tanya orang Kristian Tuhan itu berapa, dia pun akan jawab God is one. Adakah Tuhan orang Islam, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Kristian, Tuhannya sama ke Tuhan yang lain-lain? Sebenarnya Tuhan yang sama. Sebab kalau Tuhan yang lain-lain dah jadi 3 Tuhan. See the point? Tetapi sekarang ni, siapa yang menyembah Tuhan dengan cara yang betul? Itulah yang masing-masing kena siasat. Jangan terima sesuatu secara membuta tuli. Sentiasa mengkaji dan mengkaji. Okey. Islam bosan
itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh. Macam mana nak berhadapan dengan kawan non-Muslim yang cakap macam ni? Okey, sekali lagi, once upon a time, saya pun rasa dalam agama Islam, ini tak boleh, itu tak boleh, ini salah, itu salah, ini dosa, itu dosa, ini masuk neraka, itu masuk neraka, ini wajib, itu wajib, ini dosa, itu dosa. Sound familiar? Tetapi bila saya mempelajari agama Islam, menganuti agama Islam dan beramal dengan agama Islam, saya dapati agama Islam agama yang paling mudah di dunia. Paling senang. Why? Dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang bermaksud, dan tidaklah dijadikan sesuatu yang membebankan bagi kamu dalam urusan agama. Dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak akan uji hamba-hamba dia lebih daripada kemampuan. Apa-apa ujian sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya bagi hadis Nabi daripada Sahih Bukhari jilid nombor 1 bab 11 hadis nombor 69. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru walatu asiru, basyiru walatu nafiru. Yang bermaksud Nabi kata, permudahkan, jangan disusahkan, gembirakan, jangan takutkan. Islam agama yang paling mudah. Yang menyusahkan Islam ialah kita. Kadang-kadang kita orang Islam yang menyusahkan agama Islam. Clear ke? Dalam Islam ada benda wajib, ada benda haram. Yang wajib sikit aja, yang haram pun sikit. Yang bukan wajib itu yang banyak, yang bukan haram itu yang banyak. Dan benda yang haram itu adalah kerana ia akan membawa mudarat, kerosakan pada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Apakah boleh orang Islam rapat dan bersahabat dengan orang bukan Islam? Apa pendapat Bro Shah tentang hal ini? Jawapannya di dalam surah Mumtahinah, surah nombor 60 ayat nombor 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak melarang kita daripada berlaku adil dan berlaku baik kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita atau menghalau kita daripada kediaman. So, bolehkah kita baik dengan kawan-kawanan Muslim? Boleh saja. Saya bagi contoh. Awal-awal tadi bila saya masuk, saya friendly tak dengan you all? Friendly? Adakah Islam melarang saya friendly with you? Never. Emak saya sampai sekarang belum lagi memeluk agama Islam, tapi saya selalu jumpa dia. Dan sebagai seorang anak, wajib atas saya menjaga mak bapak saya walaupun mereka bukan beragama Islam. Clear ke? Sebab Islam tidak memutuskan hubungan antara anak dan mak bapak. Harap itu menjawab soalan tadi. Okey. Macam mana Bro Shah boleh yakin dengan Islam selain daripada jumpa surah Al-Ikhlas? Apa atau siapa yang diorang dorong? Oh, okey. Terima kasih lah. Dah tahu. Siapa yang dorong Bro Shah masuk Islam? Padahal boleh je stay atheist. Okey. Masa saya belum beragama Islam, saya waktu tu kerja dalam bidang pemasaran. Ini sekitar tahun 80-an, 90-an ya. Dan tahu tak pendapatan saya berapa pada waktu itu? Puratalah. Pendapatan saya sebulan 5 angka. Di zaman tu, kalau setahun 6 angka. Duit easy come, easy go. Tapi tak pernah dalam hati rasa puas. Tak pernah. Sentiasa ada kekosongan. Dulu masa saya kecil, saya tinggal di KL di rumah banglo 16 tingkat. Kalau anda pergi ke KL sekarang, dah kena roboh. Flat berkeliling. Tahu rumah flat? 16 tingkat. Dulu saya tinggal di situ. Berapa kali saya pernah terlintas dan hampir-hampir terjun untuk bunuh diri. Saya tak ingat berapa kali. Banyak kali. Banyak kali saya fikir nak terjun. Kawan saya masa umur 12 tahun, sama-sama main bola. Ada sekali tu, pum, dia terjun dan bunuh diri. Dan rumah flat yang saya tinggal tu Blok A namanya, flat berkeliling.
selalu orang luar akan datang untuk bunuh diri. So sebelum saya memeluk agama Islam, jiwa saya sentiasa kosong. Something is missing. Ada soalan demi soalan tapi tak pernah dapat jawapan. Hinggalah saya memeluk agama Islam, semua persoalan yang ada saya dapat jawapan. Nasihat saya ialah jangan hidup tanpa bertuhan, tetapi carilah Tuhan yang sebenar-benarnya yang layak untuk kita sembah. Allah